Kesultanan Melayu Melaka berabad lalu mengukir kepelbagaian budaya unik yang harmoni kekal ke hari ini. Meraihkan kemerdekaan ke-66, Majalah 3 menelusuri manis pahit bersama sejarah dan tinggalan peradaban Empayar Melaka serta warisan kulineri istimewa yang lahir daripada masyarakat Melayu, migrasi etnik peranakan Cina dan India. Melaka, pintu masuk legenda sejarah membawa pengunjung ke waktu lampau. Kisah ratusan tahun yang terukir di negeri ini menjadi titik permulaan mikrokosmos seni budaya dan warisan tersendiri kekal ke hari ini. Eksplorasi kulineri menjadi tarikan utama sesebuah destinasi. Sebagai negara kaya budaya, Malaysia digelar syurga makanan berdekad lamanya. Pilihan sarapan sahaja, pengunjung dari seantero dunia membanjiri kopitiam seperti yang terletak di ujung Pasir Melaka ini untuk menikmati hamparan cuadah yang menggiurkan. Permata tersembunyi buah mulut penduduk tempatan, Majalah 3 disyorkan ke Kedai Gemuk, kopitiam 3 generasi berusia 60 tahun yang menjadi hentian wajib sebelum memulakan hari mereka. Melaka, negeri bersejarah, tempat tumpah darah kita. Inilah bait terawal lagu negeri kecil yang ratusan tahun dahulu pernah menjadi pusat perdagangan antarabangsa yang terkenal di serata dunia. Sempena sambutan kemerdekaan Malaysia ke-66, saya menjejaki kisah menarik dan kulineri istimewa yang berakar umbikan migrasi kaum etnik sejak bermulanya Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Saya juga akan membawa anda menghayati keharmonian tradisi berbilang bangsa yang tak lekang dek jajahan maupun peredaran zaman. Inilah Melaka. Ibu Negeri Bandaraya Melaka diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sejak tahun 2008 kerana di sinilah berdirinya Kota Kesultanan Melayu Melaka. Menghayati sejarah Empayar Melaka, kawasan Bandar Hilir telah lama menjadi destinasi pertama setiap pengunjung negeri yang pesat dengan industri pelancongan ini. Bagai mesin masa, kembali ke ratusan tahun dahulu, Majalah 3 dibimbing penolong kurator Perbadanan Muzium Melaka, Fairuz Mamat, anak jati tempatan yang telah berkhidmat mengumpul, mengkaji dan mempamerkan bahan sejarah untuk semua institusi muzium negeri lebih 16 tahun. Zaman Kesultanan Melayu bermula pada abad ke-15. Raja berketurunan Palembang, Parameswara, berteduh di bawah pohon Melaka di muara Sungai Bertam. Dengan lokasi strategik yang menghubungkan dunia, ia mula berkembang sebagai pusat perdagangan antarabangsa yang menjadi tumpuan pelayar, pedagang dan empayar global. Hebatnya pengaruh Melaka, setiap yang datang ke sini fasih berbahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau komunikasi perantaraan utama seperti penggunaan bahasa Inggeris hari ini. Melaka ni telah menjadi pusat perdagangan antarabangsa sejak zaman Parameswara lagi. Apabila kita melihat terdapatnya perhubungan antara Melaka dan Empayar China dulu, ketika itu zaman Kesultanan Melaka
Kita khususkan pada zaman Sultan Mansur Shah, di mana Melaka dikenali sebagai Imperium Timur, menghubungkan timur dan barat lah. Nak cari barang masa tu kena datang Melaka. Di situlah tempat himpunnya barang-barang untuk para pedagang berjual beli di situ. Kerajaan pimpinan Parameswara tidak mengambil masa lama menarik tumpuan Maharaja Cina. Pada tahun 1403, perutusan dinasti Ming berlabuh sambil membawa sutera, kunci emas dan barangan berharga untuk menjalinkan hubungan diplomatik antara dua kuasa besar ini. Hasilnya, Melaka menerima import seperti sutera tenun, mutiara, tembikar, peluru dan besi. Mereka perlu mempelajari bahasa asal orang sini bagi menjaga kepentingan perdagangan mereka. Jadi contohnya, orang Cina yang berdagang lama di sini, duduk lama di sini dan terasimilasi dengan penduduk-penduduk tempatan. Secara tak langsung, mereka mempraktikkan bahasa, budaya, warisan dan ianya kekal sehingga kini. Artifak ratusan tahun di Galeri Laksmana Cheng Ho, seorang diplomat Cina beragama Islam yang terkenal sebagai pelayar terulung, membawa 30,000 anak kapal meliputi 37 negara di Asia, Afrika dan Timur Tengah sejak tahun 1405. Sebelum mendalami hasil asimilasi dari hubungan diplomatik Cina bersama Kesultanan Melayu Melaka, Majalah 3 meneroka sebuah kampung di Pulau Gadung hanya 7 km dari pusat bandar untuk menikmati kulineri Melayu warisan negeri yang menjadi sasaran pemburu makanan dalam dan luar negara. Kita sekarang berada di Kelebang Besar, iaitu di Pulau Gadung, di mana saya dijemput oleh keluarga Cik Zainal, Kak Ani dan juga Zul, keluarga yang telah 3 generasi menghasilkan kuih tradisional Melaka, iaitu kuih bakar. Dan segalanya bermula dari sini, dari nenek Zul sendiri, iaitu Buruk Osman, yang telah mula berniaga sejak era 60-an lagi dan dikenali masyarakat setempat. Keenakan kuih bakar oleh Kak Buruk mula dikenali sejak era 60-an. Perniagaan kecil keluarga ini diwarisi Hanizah Cik Mat, sementara Zainal lebih fokus pada kerja sebagai pemandu teksi untuk menampung keperluan isi rumah mereka. Tak lekang di masa, perniagaan mereka kini diambil alih anak mereka, Zulfadli, yang berjaya membawa resepi warisan sebagai pendapatan utama seluruh keluarga. Resepi ini yang sebetulnya dia bermula daripada arwah mak mentua saya yang bernama Buruk binti Osman. Jadi dia usahanya dulu daripada tahun 60-an yang dah dikenali orang Kelebang ni. Selepas itu turun kepada isteri saya. Jadi saya cuba kembangkan kuih ni untuk orang negeri Melaka. Kuih bakar ni banyak nama. Yang ada orang dulu panggil kuih bakar ni kuih Bombay. Dia bercirikan pandan. Bahan asas untuk menghasilkan kuih bakar termasuk tepung, telur, gula, santan dan jus pandan. Gigih menurut resepi tradisional, keluarga ini masih membancuh menggunakan tangan. Hilang mata pencarian dalam industri perhotelan dek pandemik COVID-19, Zulfadli nekat membangunkan usaha orang tuanya. Masa PKP, hotel drop. Jadi saya salah seorang staf yang dikeluarkan. Saya cari jalan untuk buat berniaga, terdetik nak buat kuih bakar. Kuih bakar turut disertai hidangan berlauk yang berasaskan sambal dan kari. Lebih 10 kg inti ayam dan daging dimasak setiap hari di dapur kediaman keluarga ini. Bila disebut resepi warisan, ada yang berpendapat tiada satu perkara yang boleh diubah. Bagi Zulfadli, kulineri bagai seni subjektif yang berubah, berevolusi mengikut peredaran zaman. Mungkin dengan minda terbuka, secara tidak langsung dia berjaya menepati cita rasa kini.
Setiap generasi ada olah-olah dia. Daripada arwah nenek saya, dia punya resepi, dia akan guna lebih santan, lebih gula. Tu untuk cara orang lama sebab benda-benda tu semua dia akan mengekalkan kuih tu lagi lama lagi. So bila turun pada generasi mak saya, dia akan kurangkan santan. Mungkin ada fahaman dia lain lah. So sampai pak saya, generasi muda ni sekarang pula generasi yang penyakit. Dengan obesitinya, banyak orang-orang tua yang datang yang dengan bertongkat, saya tengok macam dia kata, oh kuih ni tak boleh terlalu manis. Dia pun, orang pun selalu cakap, dek manis sangat kuih ni sekarang. Saya kurangkan pula bahagian gula. Setiap generasi dia berbeza-beza, tapi dia masih mengekalkan cara, teknik dan bahan yang sama. Selesai tugas menyediakan bahan masakan sejak jam 8 pagi, kerja diteruskan dengan menghantar segala persiapan ke gerai yang terletak di jalan besar tidak jauh dari kediaman mereka. Suasana kampung damai melihatkan kerja ini seakan santai. Tepat jam 11, dapur kuih bakar warisan keluarga Kak Buruk mula berasap. Pengalamannya ni, saya bawa teksi selama 28 tahun. Jadi banyaklah negeri di Malaysia ni saya dah pergi. Setiap negeri ada ciri-ciri makanan diorang. Jadi hinggalah satu hari itu saya dapat satu customer, saya pergi ke Hulu Langat. Sebelum sampai di satu tempat tu, saya tengok jalan jam. Turun customer, saya pusing balik, saya berhenti. Jadi saya beli kuih tu, saya jalan balik. Dalam hati saya terdetik, kenapa orang Kelantan boleh datang Selangor jual kuih dia? Kenapa saya di Melaka saya tak boleh usahakan kuih tradisional Melaka yang bernamanya kuih bakar? Kekal dengan masakan cara lama, penggunaan sabut kelapa bagai bahan rahsia yang menaikkan selera. Mulut-mulut orang, diorang cakap rasa ni tak sama dengan yang lain. Dia ada separuh cakap mungkin pakai oven, moden kan, tapi kita masih lagi menggunakan sabut, arang untuk kita nak dapatkan bau-bau tradisi dia, bau-bau sabut, bau-bau klasik dia. So kuih tu akan lagi rasa unik dia. Tidak sampai setengah jam kami di gerai ini, aroma manis pandan menghidupkan deria bagai penarik rezeki menunggu ketibaan pengunjung dari merata tempat. Pandemik mengajar mempelbagaikan cabang perniagaan. Sebelum diserbu pelanggan, mereka menyiapkan tempahan awal selalunya untuk majlis perkahwinan dan keraian. Selain memasak, Zulfadli turut menyandang tugas pemasaran media sosial sebagai platform hebahan. Kedai ni kita beroperasi kat rumah. Bila dapat dekat tangan saya, baru saya komersialkan. Saya mula buka kedai, bikin sikit-sikit. Kita mula pada khemah. Bila dah mampu, saya dah ada duit, baru saya ubah balik jadi yang sekarang ni. Biarpun dijual di tepi jalanan, hidangan kuih bakar ini kelihatan seperti kulinari hotel 5 bintang yang disediakan oleh chef ternama. Semestinya, inilah permata tersembunyi Melaka. Sambutan dia sangat-sangat merangsangkan lah bang. Masa PKP tu, masa tu kita tak boleh nak rentas daerah semua kan. So kita buat COD. COD terhadlah pada orang sekitar Melaka Tengah saja yang dapat. So dah lepas dia berkurangkan daripada PKP tu, orang luar semua dah boleh masuk. Saya kenalkan pula dalam media sosial. Dalam Facebook, dalam TikTok, saya mula upload gambar, mula try buat video. Lepas tu orang luar semua dah mula nampak. So orang luar mula datang. Saya ada customer daripada Singapura, Sabah. Ini salah satu contoh kuih bakar ayam yang dah nak masak. Kita masih lagi menggunakan sabut. Cara buat bakar belauk. Ini inti daging dan ayam, karinya. Dan ini daging. Tandan 2 Okey. Lagi 4, tandan 2 depan. Dia orang Melaka cakap Bandung dulu baru Jakarta. Kuih bakar belauk daging dan ayam
pandan dan ini kacang. Jadi sempena tema kita masakan berasaskan sambal, saya akan cuba yang daging ni ya. Dagingnya yang pejal dan kalau kita boleh lihat isi teksturnya di luar ni, kita boleh lihat rangup dan memang dalam sangat-sangat lembut. Dia ada cukup rasa pedas tu, sambal dan kari dia tu. Memang inilah dia kuih warisan tradisi Melaka. Menjejaki warisan kulineri istimewa yang lahir daripada masyarakat Melayu serta migrasi etnik peranakan Cina dan India di Melaka, perjalanan Majalah 3 diteruskan ke satu destinasi tarikan utama negeri, Jalan Jongke. Kembali ke zaman lampau, kami disambut mesra kurator Muzium Warisan Baba dan Nyonya, Li Yuantian, yang turut menerbitkan kertas kajian antropologi berkenaan etnik peranakan Melaka, komuniti yang berasimilasi dengan gaya hidup masyarakat tempatan sejak pedagang Cina berlabuh di Kota Melaka pada abad ke-15. Sejarah masyarakat Baba dan Nyonya, dia bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana banyak pedagang Cina yang datang ke negeri Melaka ni untuk tujuan perdagangan, sebab Melaka merupakan pelabuhan antarabangsa, dan apabila mereka datang ke sini, banyak yang membuat keputusan untuk menetap di negeri Melaka, sebab pada zaman dahulu tu tak macam sekarang yang kita boleh datang hari ini, esok lusa tu kita balik. Tak, so dia kena bergantung sepenuhnya kepada arah tiupan angin. Dan untuk tunggu pertukaran arah tiupan angin tu mengambil masa mungkin 4 bulan ataupun 6 bulan lama. Muzium persendirian ini dibuka pada tahun 1985. Ia berdiri teguh sejak tahun 1861 sebagai mahligai 4 generasi keluarga Chan yang kaya dengan khazanah warisan dijaga rapi ke hari ini. Kekayaan serta minat mengumpul koleksi warisan sejak pemilik pertamanya, Baba Chan Cheng Siu, koleksi rumah ini menjadi bukti keindahan campuran budaya zaman lampau. Muzium Warisan Baba dan Nyonya Melaka ni merupakan rumah pusaka keluarga Chan, yang di mana mereka ni merupakan sebahagian daripada masyarakat Baba dan Nyonya yang menetap di negeri Melaka. Tahun 1985, keturunan keluarga Chan membuat keputusan untuk membuka rumah pusaka yang diwarisi daripada nenek moyang mereka ni dan dijadikan sebagai muzium warisan Baba dan Nyonya yang kita ketahui hingga ke hari ini. Seperti pedagang Cina yang membawa pelbagai barang berharga, sejak hubungan diplomasi dinasti Ming dan Kesultanan Melayu diasaskan para miswara, keluarga Chan meraih kekayaan hasil dagangan termasuk rempah yang ketika dahulu dikatakan lebih berharga berbanding emas. Hasil hubungan erat kedua-dua empayar ini, pedagang Cina turut membawa porselin, minyak, kain dan pelbagai buah-buahan, kesemuanya diniagakan di Pelabuhan Melaka. Pada masa itu, yang datang dari negara Cina ni semuanya kaum lelaki menetap di negeri Melaka ni, dan banyak yang berkahwin dengan wanita tempatan, dan anak mereka ni membesar dalam satu situasi yang bercampuran budaya. Pun boleh lihat dari segala aspek kehidupan mereka. Ibu dia yang besarkan dia kan, jadi dia cakap dengan ibu dia, cakap bahasa Melayu kat rumah. Makan masakan yang ibu dia masak ni, jadi banyak masakan yang ada penggunaan rempah ratus, cili. Kalau kita lihat masakan Baba dan Nyonya ni, kalau tak ada cili itu tak sah.
Sambal belacan tu hari-hari kena ada. Ternyata, Empayar Kesultanan Melayu Melaka mempunyai kepakaran tinggi dalam hubungan diplomatik hingga menarik minat pedagang untuk meninggalkan tanah besar China dan terus menetap di negeri Nusantara. Terima kasih banyak atas jemputan ni dan memang banyak yang dapat kita pelajari. Bagaikan kita pulang semula ke ratusan tahun lepas. It's been very insightful dan harapnya memang segala artifak ni kekal sampai bila-bila lah ya. Ketika pelayar tersohor Cina dinasti Ming, Laksmana Cheng Ho ke Melaka, beliau membawa hingga 30,000 anak kapal dan pedagang pada satu-satu ekspedisi. Jirat yang terbesar selain dari negara China, ini adalah peninggalan Laksmana Cheng Ho yang paling ketara sekali ketika dia datang pada abad ke-15 dan dikatakan di sinilah tempat anak buahnya berkemah sepanjang tempoh perdagangan mereka di Melaka. Lebih 12,000 jasad bersemadi sejak 600 tahun dahulu. Bukit Cina antara sejarah terpenting Melaka. Perjalanan jejak peranakan Cina Melaka diteruskan dengan pencarian kulineri istimewa baba dan nyonya bertemakan elemen kegemaran rakyat Malaysia, sambal. Restoran peranakan Cina, Siutin's Nyonya Kitchen, mulanya bertapak pada tahun 2016 di salah satu destinasi paling unik di Melaka iaitu Jonker Walk. Dan pada tahun 2023 ini, mereka menambah cawangan di Jalan Laksmana Jaya dan saya dipelawa oleh pemiliknya, Emily Su, untuk melihat sendiri hidangan unik warisan untuk kita rasai. Emily Su sekeluarga ketika itu menetap di Jalan Jonker, mula mendalami resepi warisan baba nyonya. Jiran tetangga banyak memberi tunjuk ajar untuk setiap resepi turun-temurun yang berdekat lamanya berjaya menarik perhatian setiap pengunjung. Lama-kelamaan, restoran keluarga Emily berdiri megah sebagai antara satu hentian wajib di Jalan Jonker. Start tu kedai kecil, kita masak tak banyak lah, sikit-sikit 5-6 jenis macam ni lah. Lepas tu kita tengok ini Baba Nyonya punya food famous kat Melaka. Kita nak buat niaga besar sikit lah. Dengan kejayaan yang dikecapi, Emily sekeluarga amat menghargai warisan budaya. Mereka banyak melabur bukan sahaja untuk koleksi baba dan nyonya yang menghiasi restoran mereka, malahan bahan masakan premium dengan harapan hidangan mereka terkenal seantero dunia. Terdapat 2 hidangan baba nyonya berasaskan sambal yang akan dihidangkan. Masakan pertama adalah sambal udang. Cara pembuatannya ringkas. Campuran khas sambal nyonya yang turut menggunakan rempah ratus Cina serta simfoni bahan aromatik ditumis hingga keperangan atau karamel. Masukkan udang sehingga masak dan itu sahaja. Masakan kedua juga tidak kurang ringkasnya, ikan cili garam. Jangan pandang rendah pada namanya. Ikan siakap segar dari laut digoreng dalam minyak panas. Teknik masakan persis chef terkemuka Cina ini menjanjikan tekstur rangup pada kulit dan isi yang lembut. Apabila siap digoreng, ikan terus dihidangkan dengan sambal nyonya. Keunikan hidangan warisan ratusan tahun peranakan Cina Melaka ini menjanjikan keseimbangan elemen rasa masam, manis, masin dan pedas
cukup untuk menghasilkan cita rasa unik yang sukar dijelaskan. Peredaran zaman menyaksikan hidangan gabungan atau fusion hampir setiap hari. Namun, keunikan rasa masakan Baba Nyonya menjadi perantara kelazatan hidangan dahulu kala yang menjadi tanda ingatan pada keindahan yang lahir apabila dua budaya disatukan dengan harmoni. Majalah 3 mengamati erti keharmonian yang bertapak berabad lamanya di negeri bersejarah Melaka. Perjalanan mengenali sejarah masyarakat Melayu serta migrasi pedagang Cina dan India yang berasimilasi di sini diteruskan. Kali ini kami tiba di Gajah Berang. Museum Chetty Melaka. Tempat ni dibuka pada tahun 2003 dan di sini saja terletak pelbagai artefak-artefak berkenaan komuniti Chetty Melaka ni. Dan saya dijemput oleh salah seorang pengkaji pertama atau pengkaji asal yang membuat kajian berkenaan komuniti di sini sejak tahun 1966 hingga hari ini. Beliau merupakan seorang pengetua sekolah dan pada masa yang sama turut masih lagi mengkaji tentang sejarah, sosiologi dan antropologi komuniti di sini. Mari ikut saya bersama Cikgu Narayana Sami. Hai Cikgu. Sepanjang kajian Narayana Sami, dia meluangkan masa lebih 3 bulan di muzium ini yang dahulunya milik sebuah keluarga di kampung Chetty Melaka. Antara cabaran besar yang dihadapi adalah kekurangan artifak atau bahan sejarah berkenaan komuniti peranakan India Melaka ini. Namun, anak jati tempatan ini tetap teguh mendokumentkan sebanyak mungkin warisan dan budaya komuniti di sini dari koleksi barangan pusaka serta dokumentasi sejarah dari ketua-ketua komuniti terdahulu. Artifak yang dipamerkan di sini adalah hasil dari titik peluh tenaga pengajar ini. Ramai yang datang untuk berdagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Mereka tak boleh datang dan pergi macam zaman sekarang. Mereka ikut musim monsun. Jadi mereka tinggalkan pekerja dia di sini, pembantunya di sini untuk mengumpulkan apa-apa yang perlu supaya dalam pelayaran akan datang dia dapat ambil bawa balik. Kerana pada mereka perlu ada hubungan yang baik dengan istana. Jadi dan mereka dapat menyusup masuk dalam istana pula melalui perkahwinan. Dan perkahwinanlah menjadi senjata zaman itu. Jadi laki-laki yang datang semua ni nampaknya lebih hebat daripada lelaki tempatan. Jadi wanita tempatan pun sanggup berkahwin dengan mereka. Kerana mereka ni ada kedudukan. Dalam masyarakat Chetty Melaka ni, dia Chetty itu kasta pedagang. Dalam masyarakat ini ada 8 hingga 12 kasta. Namanya hampir sama, tetapi etnik Chetty Melaka berbeza dengan komuniti Chetya yang terkenal dalam bidang pinjaman wang. Seperti yang diterangkan Narayana Sami, Chetty adalah pedagang yang membawa antaranya barang hiasan, kain, senjata dan logam. Biarpun sudah bersara, Narayana Sami masih gigih berkongsi tenaga dan ilmu berkenaan etnik Melaka ini. Tiba tengah hari, kami disapa seorang daripada penduduk kampung. Burung pipit buat sarang, burung pipit buat sarang, baru bertelur sebiji saja, baru bertelur sebiji saja. Kampung Chetty, kampung sejarah,
Kampung Ceti, kampung sejarah. Satu Malaysia, satu kampung saja. Satu Malaysia, satu kampung saja. Supiah Pillay, 73 tahun, ialah warga peranakan India yang masih setia menetap di perkampungan Ceti. Ramah mempelawa kami, dia segak dengan pakaian tradisi termasuk serban yang dikenali sebagai talapa. Masa sekolah tu, kita selalu pergi mancing. Jadi kita tak ada kata ruang pergi mana-mana. Kita balik sekolah hanya dalam kampung. Main gasing, kita main goli. Tapi sekarang lepas sekolah, semua bekerja luar daripada Melaka. Kita main nenek moyang tu, bila masak pun berpantun. Cuci baju pun berpantun. Jemur baju pun berpantun. Jadi kita sudah macam kata tanggungjawab kita tu, kita punya moral tu mesti ada pantun. Aktif mengikuti acara-acara kebudayaan dalam dan luar Melaka, Supiah dan isterinya Santa Devi Samikanu tidak kekok dengan kru penggambaran. Malahan turut menyiapkan dapur dan bahan masakan seperti rancangan memasak. Tiada ragu, pasangan ini sememangnya arif dengan resepi warisan Ceti. Hidangan pertama mereka, ayam masak labu asam pedas. Bila dia sudah mendidih tu, dia punya rasa bau harum tu, dia punya rempah tu, perut kejap pun boleh jadi lapar. Dia punya bau, dia harum bau, dia punya rempah. Tapi mana-mana yang kita sudah masak, orang yang makan sekali nak 2 kali. Hidangan ini memerlukan pelbagai rencah yang digiling secara tradisional untuk menaikkan aroma merbak sekampung. Campuran air asam, garam, ayam dan labu India menjadi pelengkap. Juadah kedua pula dikenali sebagai pindang iris-iris. Gilingan cili dan hirisan bahan tumisan diadun dengan santan pekat dan air asam. Apabila mula panas, santan cair pula dimasukkan hingga mendidih. Kemudian bahan utama ikan pula dimasukkan. Hidangan ini perlu sentiasa dikacau untuk elak meruap. Nenek moyang kita punya resepi tak akan hilang. Asam pedas, kita masak ayam, masak labu. Kalau kita punya Deepawali pun ataupun kita punya apa-apa perayaan, kita punya resepi ini tak akan hilang. Tidak sampai sejam di dapur, kedua-dua menu utama peranakan India Melaka berasaskan sambal sedia untuk dihidangkan. Hendakkan peha diberi betis. Pasangan ini turut menyediakan kangkung akar sambal belacan, diiringi sambal timun untuk kami. Macam sekarang ni, banyak yang buat ni orang kampung yang buat, masih pakai kita punya resepi nenek moyang kita. Tapi di luar di restoran, you tak boleh dapat. Pasal tak ada orang yang boleh tahu buat macam mana dia punya resepi. Penangan hidangan pasangan Ceti Melaka ini memberi tenaga untuk meneruskan penggambaran warisan di kampung kecil mereka. Tarian ratusan tahun Ding Ding Gale dipersembah sebelum senja melabuhkan tirai. Bilangan penari bagai penanda peredaran masa mengancam budaya unik etnik ini. The kampung itself is a lively museum. Kaum Ceti itself is a unique community. Jadi selain daripada perayaan Mengami, kita juga merayakan perayaan Punggol. Gembiralah kita telah dilepaskan dari penjajahan. Okay, ini rumah saya. Ini rumah kampung lah. Ini rumah kampung lah. Ni kita tengok dah 10A Kampung Budaya Ceti Melaka Jalan Gajah Werang. Ini kita punya pintu gerbang. Biasa kalau kita datang rumah Ceti,
Rumah Citi dia ke kiri kanan tu ada Teni. Kita orang dulu-dulu ni, datuk nenek saya memang banyak pantang larang diorang. Kalau kawan-kawan datang, saudara datang, kita duduk di Teni saja yang dekat ni lah. Tapi dulu tu yang tak boleh sampai as in orang Masuk dalam. Ya, dia punya pantang larang kalau misal kata ada tetamu datang, hanya ahli keluarga yang terdekat saja dibenarkan masuk. Dan selain daripada tu semua duduk di kawasan Teni. Kerana mereka dulu macam kata diorang tak ada, diorang campur memang bercampur, tapi mereka tak suka macam kata isteri mereka, anak-anak perempuan dan mereka, anak-anak dara mereka bercampur gaul dengan orang yang tidak kenal. Arwah nenek saya, datuk saya bagi tahu, kampung ni mula-mula kita kaum Citi berasal daripada Kampung Kling. Jadi pada masa tu kita berniaga. Ya, kita sebagai Citi Melaka tu pedagang Citi, pedagang Melaka lah. Jadi bila kita berdagang, jadi bila ada banyak gangguan daripada pihak Dutch, Belanda, kita punya perdagangan dah merosot. Jadi kita migrate lah daripada berdagang kepada pertanian. Kita buat pertanian, kita pindah daripada Kampung Kling ke Kampung Citi ni. Pada masa tu kawasan sekeliling ni semua sawah padi. Hanya ada satu saja jalan untuk basikal atau pejalan kaki. Lokasi terakhir Majalah 3 menjejaki kepelbagaian budaya unik yang bertapak di bumi Melaka merupakan sebatang laluan kecil yang dikenali sebagai Jalan Harmoni. Dengan bantuan penolong kurator Perbadanan Muzium Melaka, Fairuz Mamat, kami dapat melihat kekuatan dan keharmonian pelbagai bangsa tak lekang dek jajahan. Bukan sahaja rumah-rumah agama di sini dibina sederet jalan kecil ini, malahan seni bina asal serta penambahbaikan sepanjang ratusan tahun menyaksikan kepelbagaian seni budaya antarabangsa terukir di setiap ceruk bangunan sejarah. Pada zaman Belanda di Melaka, mereka agak terbuka dari aspek keagamaan. Kelonggaran untuk membina tempat-tempat ibadah bukan saja untuk orang Islam, juga orang-orang Hindu, orang Buddha. Kita lihat sajalah di Jalan Harmoni terdapat 3 rumah ibadat yang selari lah, iaitu kuil ada tokong dan ada juga masjid di situ. Kesemua rumah agama di Jalan Harmoni masih terjaga rapi. Kehebatan Empayar Kesultanan Melayu Melaka hari ini masih tidak dapat digambarkan sepenuhnya. Jajahan Portugis pada tahun 1511 mengakibatkan semua dokumen atau artifak bersejarah telah dicuri, dibakar dan dihancurkan. Namun kehebatan Kota Melaka sebagai pusat dagangan antarabangsa meraih kepercayaan pedagang dan pelayar dunia pasti tiada tolok bandingnya. Ada yang mengatakan bahawa disebabkan oleh perbalahan di antara para pembesar, pembelotan dan mungkin juga amat kurang setuju juga berkenaan dengan sistem persenjataan di Melaka ini tidak moden pada ketika itu. Saya ada terbaca daripada catatan Portugis menyatakan Melaka pada ketika itu telah mempunyai banyak senjata api berupa meriam, senapang. Namun tak tahu ke mana silapnya, mungkin dari segi aspek taktikal mungkin menyebabkan kita kalah kepada Portugis. Namun begitu, sebenarnya Portugis tidak menang dengan semudah-mudahnya. Kejatuhan Empayar Melaka mungkin mengubah kedudukan tanah Melayu di mata dunia. Namun, usaha ratusan tahun nenek moyang kita demi menggapai kemerdekaan dan membina bangsa adalah pengorbanan yang tidak ternilai. Kepelbagaian bangsa harus diraih, bukan dilaga. Bersatu, kita berjaya menjadi empayar besar. Bercerai, masing-masing berebut kuasa, rakyat tertindas. Setiap individu yang kami temui turut berkongsi erti merdeka dalam perspektif mereka. Bertanggungjawab. Aman. Bebas. Merdeka tidak wujud kalau kita tidak bertanggungjawab. Kita bebas melakukan segala perkara tanpa ada ganggu-gugat daripada
aspek penjajahan, kita bebas bersuara walaupun kita mempunyai had-had tertentu. Bila kita nak mengundi, kita kena bertanggungjawab. Kita kalau ada keluarga, kita kena bertanggungjawab. Kita bebas untuk bekerja, mencari rezeki di tanah air kita ini. Jadi itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Tak ada tanggungjawab, bertanggungjawab, saya rasa bertanggungjawab, tidak ada kemerdekaan. Makanan sentiasa seiring dengan identiti budaya dan peradaban masyarakat. Di dunia yang kini menjadikan perbezaan sebagai tembok pemisah, kita melihat pertembungan budaya Melayu, peranakan Cina dan India Melaka kekal berabad lamanya membentuk lukisan indah. Bukan sahaja kaya budi, indah bahasa malah membentuk citarasa menu warisan lebih sekadar menghilangkan lapar. Ia menghubungkan manusia, meraikan manis pahit bersama. Buat semua rakyat tanah air Malaysia, selamat Hari Merdeka.